Okay, salam sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan memperkenalkan satu aktiviti yang mesti kita lakukan untuk KSSM Kimia ya, iaitu Project Based Learning, iaitu PBL ya, PBL. Okay. Okay, kita lihat ya, sebenarnya kita ada dua pentaksilan ya yang tidak berdasarkan kepada ujian ataupun peperiksaan ya. Okay, so yang pertama dipanggil pentaksilan bilik darjah PBD. So ini kita memang sudah buatlah dalam penggal 1. Okay, di mana kita akan buat penilaian ke atas homework ya. Okay, homework yang kamu buat, kamu hantar, cikgu akan buat penilaian. Okay, so kita ada kepentingan kimia bab 1, asas kimia bab 2, 3, 4 dan 5. Kemudian yang interaksi antara jirim ini adalah bab 6 dan 7. Okay, kimia industri adalah bab 8. Okay, di samping homework yang kita buat yang berdasarkan kepada modul ya, latihan dalam modul, latihan pengukuhan ujian kendiri ya. Okay. Kita ada satu lagi yang sangat-sangat penting adalah berkaitan dengan eksperimen. Okay, yang kita lebih menilai kepada domain penyiasatan saintifik. Okay. Okey, di bahagian sini kamu perlu melakukan eksperimen kemudian hantar laporan. So, oleh sebab tahun ini dia luar biasa sikit sebab kita hanya adakan PTPR, tapi cikgu memang ada sediakan ya simulasi ya, okey, ataupun kita ada lihat video yang berkaitan dengan eksperimen yang kita akan yang you perlu jalankan. Okay. So, yang itu cikgu ada penilaian juga. Okay. Lepas itu, pada sikap kamu, okay, kita ada juga penilaian. So, ini adalah semua di bahagian pentaksilan bilik darjah ya. Okay, selain daripada PBD, untuk kimia dia ada satu lagi pentaksilan dipanggil PPL ya, PPL ya. PPL means dia akan berdasarkan kepada laporan ya yang kamu akan hantar yang kita panggil project based learning. Project based learning means you perlu melakukan sesuatu projek. Kemudian kamu hantar daripada hasil kajian itu, kamu hantar satu folio. Okay, ini kita buat secara individu ya, kita tak buat secara kumpulan. Okay, so dia ada 5 kategori ya, kriteria ini. Nanti cikgu akan tunjuk dengan jelas apa 5 kriteria ini supaya kamu boleh skor 100 markah. Okay. Okay, so untuk topik hari ini, PPL ya, hari ini kita akan menggunakan kupis ungu. Ya, ini senang saja ya, kamu boleh dapat di pasar ataupun di supermarket. Okay, so untuk ini kita akan guna kupis ungu ini, kita akan buat jus ya. Jus itu akan digunakan sebagai penunjuk pH. Penunjuk pH. Maksudnya kita tak perlu ya beli pH meter, tak perlu beli pH meter pH paper. So kita tak guna. Kita guna yang semula jadi, kita buat sendiri. Okay, so untuk PPL ini kita akan sekolah sudah tetapkan ya, tarikh untuk kamu hantar adalah 22 November 2021. Okay. Okay, so bahan-bahan yang diperlukan, okay, maybe ini dia fleksibel ya, dia terpulang kepada bahan yang kamu perlu jalankan. Kalau you nak buat lebih lagi, you nak uji lebih bahan lagi, you boleh tambahkan ya. Okay.
So, yang paling penting sekali adalah kupis unggu ini. Okay? So, nanti kita akan lihatlah macam mana kita nak lakukan supaya PPL ini dapat dijalankan dengan berkesan. Okay. So, ini adalah bahan sebab nanti you kena senaraikan ya. Okay. Okay. Okay, ratas kita perlukan cawan plastik sebab nanti semua bahan yang kamu pilih itu yang ada di dalam rumah kamu itu kamu akan masuk dalam cawan plastik ini supaya kita nampak perubahan warna itu dengan jelas. Okay. Kemudian yang penting sekali kita perlu satu mesin ini untuk kita menghasilkan jus kupis unggu itu. So, lepas itu kita kena tapis. Okay, masukkan dalam cat ini. Okay, nanti kita boleh mula buat eksperimen. It's a very, very simple experiment. Okay. Ini dia. So, soalan dia, bagaimana kita nak menjalankan PPL ini? So, sangat-sangat senang. Only 3 step. Tapi nanti dalam foril yang kamu akan hantar kepada cikgu itu, prosedur itu kamu kena tulis dengan jelas. Jangan tulis yang simple macam cikgu ya. You kena tulis setiap satu langkah yang kamu jalankan itu dengan jelas dengan kata kerja. Okay. So kita lihat step 1. Step 1 apa kita perlu buat? Kita akan menyediakan jus ya. Jangan ingat ya, kita nak gunakan jus. Kita bukan guna pepecah ya. Kamu kena menyediakan jus. So, kita perlulah melakukan step ini. Okay. So, kamu kena potong dia jadi ketulan kecil. Kemudian masukkan air suam. Ya. Okay. Kisarkan. Okay. Selepas itu, kamu akan tapiskan. Lepas itu, kamu akan guna jus kupis unggu ini sebagai penunjuk. Setiap sampel yang kamu nak uji itu, kamu akan tambah dengan jus kupis unggu ini. Okay. So, ini dialah kamu akan tunjuk, tak payah pergi beli pikar sebab pikar ini sangat-sangat mahal. So, apa kamu perlu buat? Kamu belilah yang cawan plastik yang sangat-sangat murah itu. So, dapatkan itu. Okay, kamu sediakan sampel-sampel macam ni dulu. Okay, kemudian kamu label. Okay. Lepas itu, setiap satu sampel ini kamu tuangkan jus kupis unggu ini, dia akan berubah warna. Ini satu pengalaman, experience, pembelajaran yang sangat-sangat berkesan. Ya, so you mesti buat ya PPL ini. Okay. Okay, lepas itu apa kamu buat? Kamu akan keluarkan buku teks kamu. Tentu page 143 dia ada satu skala pH. So kamu bandingkan warna larutan anda ini yang kamu dapat itu dengan warna yang ada dalam skala pH itu. So skala pH ya, ingatlah kamu boleh dapat dari buku teks muka surat 143. Okay. Kamu bandingkan warna dia, kamu catatkan nilai ini adalah nilai pH, kemudian kamu tambahkan satu kolom lagi, kamu buat keputusan di sana, kesimpulan, berasid, beralkali, ataupun neutral. Okay, so dengan sini ya, ini sangat-sangat penting ya, sebab maka diberi kepada anda bagaimana anda merekod keputusan dengan presentable. Presentable maksudnya apabila orang baca saja boleh dapat maklumat dengan senang dan jelas. So, memanglah kita minta ya semua murid akan catat dalam bentuk jadual. So, you kena fikir macam mana you nak sediakan jadual itu. Okay? Actually maklumat kita tak banyak bagi ya. Kita perlu belajar berfikir ataupun you perlu merancang macam mana you nak menyediakan satu laporan yang presentable. Okay. Okay, so
Sekarang cikgu akan fokus kepada folio. Ya, folio ini secara individu. So, apa kita perlukan? Okey, pertama kita perlukan muka hadapan. So, muka hadapan ini dia ada logo dan nama sekolah. Logo ini senang saja, you boleh dapat di Facebook sekolah pun ada, ataupun di sini pun saya ada letak logo di sini. So, kamu boleh cut and paste sajalah. Sekarang punya budak memang sangat-sangat mahir dalam ICT ini ya. Okey, kemudian kita ada tajuk projek kita. Memang ada di depan lah tajuk kita. Okey. Okey, mesti nyatakan tarikh yang kamu buat eksperimen ini. Sebab markah memang dia bagi. Okey. Kemudian nama anda, kelas, okey, subjek, okey. Yang penting sekali nama saya. Nama saya kenal kan? Cikgu Lai Iping. Okey. So, ini muka pertama. Kemudian kita teruskan dengan yang page yang kedua, iaitu isi kandungan. So, kamu list down lah. Ada apa? Isi kandungan. Page 2, muka surat ya, you buat penghargaan. Muka surat 3, pengenalan apa dia. Okey, semua ni ada dalam modul anda. Bukan modul, sorry. Folio anda. Ya, saya perlu kamu senaraikan isi kandungan ya. Okey, sekarang cikgu dapat you langsung tak ada masalah. I klik saja di internet ya. Apa bentuk laporan pun ada, folio pun ada. So, you rujuk saja. Okey? Tapi, kita ada cara ya. Kita memang tak bagi student hanya cetak rompak macam itu saja. Kita ada cara. So, kamu nanti dengar ya apa yang kita pesan ya untuk menghasilkan PBL yang hak milik anda. Means you perlu buat ya. Okay, so kita senaraikan bahan dan ratas. So, you senaraikan bahan yang kamu buat itulah. Okay. Of course, lebih banyak, lebih makal lah. Okay. Seterusnya, kita lihat sini. Okay, yang 6 ini ya, prosedur. So, tadi cikgu sudah pesan jangan tulis 3 ayat di depan itu. Itu is a very simple one. We don't want. So, kamu lihat video yang cikgu bagi. Nanti kamu buat your project sendiri. Kamu tulis prosedur anda dengan jelas. Ya. Senaraikan bahan apa yang kamu gunakan dalam kehidupan harian kamu untuk anda uji nilai pH-nya. Okey, tengok sini ya. Okey, sekarang because of PDBR ya, PDBR. Okey, kita tak ada di sekolah. Kita pun susah nak lihat. Kita actually PPL ini budak kena present. So, kita dapati amat sukar untuk kamu semua present macam melalui Google Meet atau apa kan. So, yang penting ya, sangat-sangat penting kita lihat semua evidence itu melalui foto. Foto ya. Kamu boleh ambil foto berapa banyak yang you rasa you nak letak berapa banyak, kita tak ada had. Tetapi kita minta ya, foto yang wajib itu ialah anda. Okey, contohnya Amirul, Siti Aisyah. Okey, kamu akan ambil satu foto bersama-sama dengan jus kupis ungu itu. Sebab tak ada jus itu, kita tak boleh melakukan PPL ini. And then you jangan fikir you boleh cut gambar yang ada di internet itu. Itu semua kita tak nak. Sebab now memang internet penuh dengan jus ungu ini. Kita tak nak. So, kita nak muka kamu tunjuk dengan jelas. You hold the jus ungu itu. Okay, you take photo dengan muka jelas anda. Okay. Kemudian ada lagi satu foto yang wajib adalah murid bersama bahan-bahan yang akan diuji.
Maksudnya you sudah susunkan semua bahan itu, ya, air limau, susu 4 gigi yang sudah kamu larutkan dia. Jangan guna pepejah ya. Pepejah tidak boleh menunjukkan sifat asid ataupun alkali. Semua you mesti sediakan dia dalam bentuk larutan. Okey, kamu senaraikan. Okey, you boleh guna manila card atau apa. You letak label di sana. Okey. Semua bahan kimia itu disusun dan kamu berdiri di sana ambil satu gambar. Okey, 2 gambar ini adalah wajib. Yang lain itu you boleh ambil gambar whatever. Macam bahan atau radas yang kamu guna itu atau semasa you cut the kupis pun you boleh ambil gambar. Yang lain kita tak ada had. You boleh sertakan, you boleh lampirkan seberapa banyak yang boleh. Okey? Okey, kemudian kamu sertailah, kamu nyatakan langkah berjaga-jaga berdasarkan kepada pengalaman kamu. Okey. Okey, lepas itu kita akan ikut apa yang ada di sini. Kita ada 7. Ini kamu kena senaraikan bahan dan alat ratas. Okey, jawab soalan. Okey, nanti kamu lihat ya, kita memang ada satu set tugasan ini yang lengkap. Cikgu hantar dalam bentuk PDF, kamu rujuk soalan yang ada di sana. Kemudian, maklumkan anggaran perbelanjaan kamu. Okey? Akhir sekali, tulislah sumber rujukan. Okey, kalau you guna buku teks atau buku rujukan, kamu mesti ada nama buku dan nama penulis itu. Kalau internet, dia mesti ada tajuk dan link. Kita perlu semua itulah. Okey, satu folio yang sangat-sangat lengkap. So, okey. Ini dia. Di ini kita ada lampirkan ya pada muka surat 5 dalam tugasan yang cikgu akan share dengan kamu semua. Kamu boleh rujuk kepada kriteria ni. So, kamu tahulah macam mana kita bagi kamu markah. So, pertama dia ada 5 kategori ya, kriteria dia. So, first kita lihat reka bentuk. Okey, ini benda dia yang tadi cikgu sudah jelaskan lah. Kemudian proses. Proses di sini kita perlu banyak gambar lah kalau proses. Okey? Okey, so cikgu highlight di sini ya. Apabila kita semak, apabila cikgu ya, semua yang semak PBL kamu ataupun folio anda, kita fokus kepada gambar. Gambar ya. Okey. So, saya memang highlightkan bahagian yang ada gambar supaya kamu jelas sewaktu you buat bila kamu perlu ambil gambar. Okey. Kemudian radas, bahan, semua itu kamu boleh ambil. Okey. Okey, lepas itu yang ini kemahiran ini kita lihat dari folio yang kamu hantar. Okey? Okey. Now soalan yang kita sediakan ada 6. Ada 6 soalan. So memang kita sudah nyata di sini soalan 1 hingga 3 adalah soalan yang kita set hanya menguji kemahiran berfikir aras rendah saja. So biasanya soalan macam ni semua murid boleh jawab. Okey. Kemudian aplikasi. Soalan macam ni maybe you boleh dapat jawapan dari internet atau mana-mana. Okey, ini ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan 4, 5 dan 6. Okey, so lihat ya. Evidence. Mesti ada evidence. So pembentangan ini kita tak tengok how you going to bentang dari segi macam mana you bentang kita tak buat, tapi kita lihat folio kamu macam mana you susun, you reka design page kamu, semua itu kita nilai dari sana lah. Folio itu penting. Kemudian kita rujuk kepada produk. So produk itu ialah gambar untuk jus itu.
Ya, jus itu mesti kita nak nampak. Kamu pegang jus itu, you take photo. Mesti ada muka anda. Okay, sebab dari pengalaman last year, kita tak mau. You copy saya punya, saya ambil ambil dari internet semua macam-macam. Kita tak nak tu semua. Ada murid dia macam tu, bukan semua macam tu. Ada murid dia memang buat punya. Tahun lepas kita bukan buat ini, kita buat makanan bagaimana budak membuat jeruk itu. That one not so interesting. So ini sangat-sangat bagus soalan ini, ya, PPL ini. Okay, so ini dia. Okay, now kita okay. So, ini hanya satu contoh cikgu bagi macam mana kita nak jalankan PPL ini. You tidak semesti ikut semua step ataupun kaedah yang dia jalankan. So, you rancanglah macam mana you nak jalankan PPL ini. Kemudian kamu mesti tunjukkan bagaimana kamu merekod keputusan eksperimen ini. Ya, so ini semua kita perlu kamu buat sendiri. Sama dengan tajuk yang kita ada, kamu menentukan nilai pH bahan dengan penunjuk jus kubis ungu yang buatan sendiri. So, kamu mesti dapat keputusan sendiri. Nanti saya semak sama ada dia betul ataupun salah. Tidak semestinya ikut ya apa yang dia lakukan. Okay. So, okay. Ini sebagai peringatan mesra. Okay. Ini peringatan mesra. So, folio ini kita mesti ada muka. Bukan, kita mesti ada muka depan ya. Folio ini ada muka depan. Kalau lebih baik ada gambar anda lah supaya saya pun tak kenali kamu semua sangat. So, ada gambar lagi senang saya boleh lihat dari
gambar saya boleh buat penilaian juga. Okay. Gambar ini, okay, maybe you akan tanya macam mana you sudah ambil banyak gambar, macam mana you nak, kita tak terima folio cetakan komputer. Ya, semua folio individu ini kamu mesti bertulis tangan. Ini ialah syarat dia. Sebab if kita bagi kamu hantar dalam bentuk cetakan komputer, you all sangat pandai ya. You all sangat kita kata you are so kind. You akan kongsi semua antara satu sama lain. Tak payah buatlah, just copy and paste saja. So, ini syarat dia dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Mesti dalam bentuk bertulis tangan. Okay? So lihatlah. Ingatan cikgu perlukan your hasil projek itu dalam bentuk folio. Kemudian kamu perlu hantar pada hari pertama buka sekolah. So, buka sekolah adalah 22 November 2021. So, untuk yang tak balik ke sekolah, kamu perlu hantar dalam bentuk PDF. Nanti saya bagi email saya. I think that one better you terus hantar ke email, tak payah hantar ke Telegram. Jelas ya? So, cikgu akan, you ada satu minggu untuk selesaikan ini. Sebenarnya dia hanya perlukan satu hari, pilih mana-mana satu hari yang you free, ya, you buat eksperimen ini. Okay. So, itu saja. Terima kasih.